Okay, hari ini cikgu nak ajar sama tajuk juga penilaian inventory, tetapi dengan kaedah lain. Ialah penilai inventory kaedah takap. Okay, takap anda sudah pun belajar. Apa erti dia takap? Iaitu takap stand for terendah antara kos atau pasaran. Bila kita guna kaedah takap, kita akan pilih bandingkan antara kos atau pasaran dan kita pilih yang terendah antara dua ni. Okey. Konsep dia ya, iaitu kita menilai inventory pada kos atau harga pasaran yang mana lebih rendah. Anda pun sudah belajar masa cikgu ajar prinsip akauntan. Kita kaedah ni actually dia mematuhi prinsip konservatisme. Ya, iaitu keuntungan yang belum realis tidak boleh direkod supaya keuntungan tidak terlebih nyata. Anda tahu bahawa semakin tinggi inventory akhir, dia akan membawa kepada keuntungan yang lebih tinggi. Jadi, kita pilih yang terendah supaya keuntungan kita tidak terlebih nyata. Kerana kita belum jual inventory itu, sepatutnya keuntungan ini dianggap tidak realis, jadi tidak boleh direkod. Itulah sebab kita pilih inventory yang nilai dia lebih rendah, bukannya lebih tinggi. So, ini dia nilai inventory. Bila kita menilai inventory kita, terutama inventory akhir, kita pilih mengikut kaedah takap, kita pilih kos atau harga pasaran yang mana lebih rendah. Dan bila kita kata harga pasaran pula, actually dia rujuk kepada 3 jenis harga. Satu ialah harga jualan biasa yang ditetapkan. Satu lagi nilai penggantian semasa. Dan harga pasaran actually rujuk juga kepada nilai boleh realis bersih. Okay, supaya anda lebih faham, cikgu ada penerangan di sini. So, harga jualan means the normal selling price, harga yang telah ditetapkan untuk menjual inventory itu. Dan when we say nilai penggantian semasa, ialah harga yang perlu dibayar untuk mengganti inventory yang dipegang. So, if you don't want to buy this brand, you're going to buy other brand. So, how much is it? Okay, kan kerana barang yang sama ada berbagai brand kan. So, kalau you tak nak beli brand tu, you boleh beli yang lain. So, that is called nilai penggantian. Okay. Dan nilai boleh realis pula, nilai boleh realis bersih rujuk kepada harga jualan tetapi yang bersih. Erti dia tolak semua kos untuk menyiap dan menjual inventory itu. Okay. So, supaya anda lebih faham, cikgu bagi satu contoh ya. Lebih faham kepada 3 nilai pasaran ni, cikgu bagi contoh. Contoh kata ada satu syarikat ABC yang di Klang, berniaga di Klang. Dia telah memberi satu inventory Q, katakan inventory itu nama dia inventory Q, pada harga 500. So, jenis inventory yang sama, the same inventory, actually you can buy other brand one, boleh dibeli di pasaran pada harga 480. So, this yeah. So, inventory Q pula boleh dijual di pasaran lain. Okay, yang you boleh jual pada harga lebih mahal di pasaran KL dengan harga 700 sekiranya RM100 dibayar untuk lori menghantar inventory itu untuk jual di pasaran KL. So, dari situ mana satu ialah harga kos, mana satu harga nilai penggantian, mana satu harga ialah nilai boleh realis bersih. So, itulah jawapannya. Harga kos ialah 500, kan you beli pada harga 500. So, nilai penggantian semasa ialah 480. Because you can buy the same, actually the same thing, but other brand dengan harga yang lebih murah, 480. Dan nilai boleh realis bersih ialah, tadi cikgu kata, harga jualan tolak whatever cost you need to pay so that you can sell the inventory. So, di sini, dia boleh jual di KL berharga 700 kan, tapi dia kena bayar angkutan, hantar barang itu ke KL. So, actually, inilah harga jualan bersih yang you can get, 600.
Yang kaedah takap ini actually dia boleh kita mengira, takap actually mengira inventory kan pada harga kos atau pasaran. Tetapi dia boleh diamarkan dengan ada 3 pendekatan. You can count dengan 3 cara yang berlainan. Kita bandingkan juga harga kos dan pasaran, tetapi ada cara dia. Okay? Ada 3 cara, 3 pendekatan yang boleh digunakan. Okay, untuk menilai inventory. So, cara pertama, pendekatan pertama ialah kita kira setiap item. Pendekatan setiap item atau pendekatan artikel. Iaitu dengan cara ini, setiap item akan dikira. Semua inventory kita, tiap-tiap satu kita kira satu persatu. Dan kita bandingkan satu persatu. Ini, harga kos dia berapa? Ini harga pasaran berapa? Tiap-tiap satu kita pilih, kita keluarkan inventory itu dan kita banding harga kos dengan harga pasaran dan kita pilih yang mana lebih rendah. Okay. So, nombor 2 pula kita ada pendekatan setiap kumpulan ataupun kategori. I mean, inventory ini kan lain-lain kan. You ada inventory, mungkin ada tayar, mungkin ada inventory bateri. So, setiap inventory kita grupkan dia, dikira mengikut kumpulan dia. Okay, kita tak campur. Dari atas tu tak kisah kumpulan apa. Everything you count one by one. Okay, tapi di sini we count by group. Okay, then kita grupkan dia dan setiap grup akan pilih harga mana. Grup ini harga kos dia berapa. Grup ini harga pasaran berapa. Dan kita pilih yang mana lebih rendah. Okay, dan campurkan semua kumpulan. Okay. Then you get the inventory akhir. So, kaedah yang ketiga pula, pendekatan yang ketiga, cara yang ketiga, kalau kita tak nak ikut kumpulan, kita jumlahkan semua inventory pada keseluruhannya. Everything you jumlahkan. Okay, jumlahkan harga inventory pada harga pasaran dan juga pada harga kos. So, whatever inventory you have in the kedai, you jumlahkan, kos dia berapa, harga pasaran berapa. Then, you buat perbandingan. Dan you pilih yang ada, sama ada kos atau pasaran yang mana lebih rendah. Yang rendah itu ialah inventory akhir anda. Okay, supaya anda lebih faham, cikgu buatlah sebagai gambar rancang. So, yang ini inventory yang anda ada 8 item di dalam kedai. So, kalau mengikut kaedah jenis item, setiap satu you pilih. Ini harga kos berapa, harga pasaran berapa. Oh, kos dia lebih rendah, so you pilih harga kos. So, this one also, you tengok, item ini kos dia berapa, pasaran dia berapa. So, kalau pasaran lebih rendah, so you pilih the pasaran. So, the same for the third item. Kos dia berapa, pasaran berapa. Oh, kalau kos lebih rendah, you pilih for this item harga kos. So, setiap item you banding. So, yang mana lebih rendah, you pilih. So, yang sudah dipilih, at the end you add up. So, this will be your inventory akhir. Itu yang artikel. Then, kalau you rasa susahnya setiap satu kena kira, then you boleh guna kaedah atau pendekatan kumpulan. So, you groupkan. The same group of inventory you groupkan. So, contoh dia ada 8 item di sini. 4 ini ialah di bawah kumpulan A. Okay. Ini pula ialah kumpulan B. Mungkin ini ialah tayar, ini bateri. Jadi, the same inventory you group. So, ini ialah kaedah pendekatan ikut kumpulan. So, you kumpulan A, you tengok. Jumlahkan ini harga kos berapa. Jumlah yang ni harga pasaran berapa. Kalau harga kos dia lebih rendah, so this will be the nilai inventory dia. Okay? So, same as kumpulan B. You jumlahkan semua ini, harga kos berapa. Kumpulan B, harga pasaran berapa. Kalau pasaran lebih rendah, then you pilih the pasaran for this kumpulan. So, then add up. Apa yang terendah kumpulan A, apa yang terendah kumpulan B, you campur, itulah nilai inventory akhir anda. Okay. So, everything ikut kumpulan pun sama menyusahkan. So, satu
cara yang last, pendekatan last ialah kita jumlahkan semua inventory in your shop. Jumlahkan, tak kisah di kumpulan A ke kumpulan B. Tak kisah. Asalkan all the inventory, you kira berapa cost dia. All the inventory, berapa harga pasaran dia. So you jumlahkan, then you bandinglah harga cost dan harga pasaran. Which one is lower, then you choose. Then that one, nilai tu akan menjadi inventory akhir kedai anda. Okey, tadi cikgu sudah terangkan tentang takap, tiga pendekatan. Ada tiga pendekatan, item, kategori dan juga agregat. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkan contoh soalan dia. Macam mana nak kira. Jadi katakan ada satu syarikat istana, dia membeli dan menjual dua jenis barang niaga. Katakan oven dan blender. Jadi bagi setiap oven dan blender ada 3 model. So inilah maklumat tentang inventory yang dia ada ya, masih ada di gudang dia, warehouse. Inilah oven, di dalam gudang ada model ABC. Ini harga kos 1900, tetapi mungkin yang ni sangat popular, demanding, jadi harga pasaran boleh dijual sekarang pada 2200. Okey, jadi model B pula harga kos 2400 dan boleh jual pada harga pasaran 3000. Dan model C pula harga kos dia 1500 tetapi di pasaran hanya boleh jual 900 saja. Mungkin dia sudah old technology jadi taklah laku sangat, jadi harga pasaran adalah lebih rendah daripada kos. So barang niaga yang kedua, blender pula ada model XYZ. Harga kos dia ZX580, seperti juga tadi oven, mungkin model ni sudah lama, tak laku sangat, harga pasaran sudah jatuh, hanya boleh jual 280. Dan model Y pula 260, mungkin model dia sangat laku, boleh harga pasaran 360. Dan model XYZ pula ialah 440 harga kos dan harga pasaran 580. So inilah maklumat inventory yang ada tentang oven dan blender. So soalan minta kita kira inventory akhir dia, katakan pada 31 Oktober. Berasaskan pendekatan takap, ada 3 pendekatan, satu item, satu ialah kumpulan, dan C ialah kita guna pendekatan agregat ataupun jumlah inventory. Okey, inilah contoh jawapan dia. Okey, so kita kena untuk jawab soalan macam tu kita kena sediakan jadual macam tu, table. Okey. So, list out harga dia, kos dan pasaran, dan inventory yang masih ada di warehouse dia, dan pendekatan takap. Ada 3 pendekatan, item, kumpulan dan jumlah inventory. So, satu-satu. Katakan sekarang cuba jawab soalan macam mana nak kira inventory ikut pendekatan item dulu. Tadi cikgu sudah kata kalau kita guna pendekatan item, kita akan kira setiap satu inventory satu-satu. Okay, dan setiap satu kita bandingkan harga kos dia berapa, harga pasarannya berapa. Okay, so inilah ada 6, okay, ada 6 inventory yang ada. Jadi setiap satu kita banding. Okay, jadi oven model A, kita banding harga kos dia dan harga pasarannya. Yang mana lebih rendah kita pilih. So ini ialah 1900, ini 2200. Jadi ini lebih rendah. So kita pilih untuk item ni. Cost dia lebih rendah. So we write down the cost. Then untuk item kedua, ini
lebih rendah kan, ini 3,000. So kita pilih nilai ni. So 2,400. So untuk setiap item kena buat Jadi untuk item C pula kita banding kos dengan pasaran. Ini lebih rendah. So kita pilih 900. Okay. So setiap item. Jadi item X pula. Okay, yang mana lebih rendah? 280. So kita tulis 280 untuk item ni. So Y juga sama, yang mana lebih rendah? 260. So kita pilih nilai ni untuk item ni. So 260. Untuk X pula sama juga, kita banding kos dan pasaran dia. Kos dia lebih rendah. Jadi kita pilih kos. So setiap item kita sudah pilih yang terendah, dan kita jumlahkan semua yang kita sudah pilih. Setiap item dapatlah nilai inventory dia ialah 6180. Ini kaedah item. Okay? Pendekatan item. So sekarang pula macam mana dengan pendekatan kumpulan? So pendekatan kumpulan kita akan banding secara kumpulan saja, bukannya satu-satu item. So now we got dua kumpulan. Kumpulan oven dengan kumpulan blender. So we just jumlahkan the cost of that kumpulan, jumlahkan the harga pasaran of that kumpulan. Okay, untuk kumpulan ni harga kos dia ialah 5800. Harga pasarannya ialah 6100. So for this kumpulan harga kos dia lebih rendah. So kita pilih for kumpulan oven, inventory dia ialah 5800. So another kumpulan. Kalau ada banyak kumpulan, tiap-tiap kumpulan you jumlahkan the cost, jumlahkan ke pasaran, you banding. Di sini cuma ada dua lah. So kumpulan yang kedua blender. So kita jumlahkan all the cost of blender, all the cost of all the model blender, all the pasaran of model blender, then harga pasaran all the model is 1220. Harga cost dia 1280. So kita banding kos dan pasaran. Yang mana lebih rendah kita pilih. So ini lebih rendah. So kita pilih 1220 untuk kumpulan blender. So di sini hanya ada dua kumpulan. So ini yang terendah untuk oven, ini terendah untuk blender. So kita jumlahkan yang dua terendah for each kumpulan. Inilah jumlah inventory akhir. Okay, for that shop. Okay. Dan kita tengok pula kalau kita rasa kumpulan ini sangat susah, okay, so actually kita ada pendekatan jumlah inventory. Soalan juga minta kita buat pendekatan jumlah inventory. Dia minta perlu kira all the item, all the kumpulan, just for the whole shop, whatever that you have, you, okay, ini semua inventory yang anda ada dalam kedai. So you just jumlahkan all the harga cost for all the inventory, jumlahkan harga pasaran for all the inventory, everyone. Jumlahkan harga pasaran, you akan dapat ini jumlah ini, jumlah ini, ini, all the harga cost. Okay, kita dapat jumlah inventory for all the barang pada harga cost ialah 7080. For all the inventory in the shop, harga pasaran dia ini campur ini, campur ini, campur ini, campur ini. All the harga pasaran for all the items campurkan, you will get 7320. Dan kita banding cost dan inventory mana lebih rendah in that shop. Okay, so all the inventory harga cost dia yang paling rendah dipilih 7080. So you pilih this one for this pendekatan. So ini. So kita tengok kaedah sama. Kita bandingkan kos atau pasaran, tetapi pendekatan dia lain, so akan memberi nilai inventory yang lain. Okay? Dan anda dapati bahawa pendekatan item akan memberi nilai yang paling rendah lah, kerana you check all the item kan, setiap item you ambil yang terendah. Okay? So dia memberi nilai inventory yang terendah. Okay. Tetapi kalau dia ikut kumpulan, tak semestinya. Okay, because sometimes you will take the cost, sometimes you take the pasaran, right? Tetapi ini memang tak kisah cost atau pasaran, memang yang paling rendah. Okay, jadi dia memberi nilai yang
paling rendah.